Menggigil seluruh tubuhku bila berhadapan dengan pemergian abangku yang sangat kukasihi. Abang Long, yang pengorbanannya tak dapat aku hitung dengan bilangan apa pun. Tak dapat aku balas dengan harga segunung emas, bahkan selaut permata sekalipun. Aziz namanya. Dialah yang menggantikan tempat ayah setelah ayah jatuh sakit diserang angin ahmar. Seingat aku ketika itu, usia aku 8 tahun. Abang Long berusia 16 tahun. Kak Ngah 14. Kak Lang 12 tahun. Abang Cik 10. Dan aku yang bongsu. Kami hidup dalam serba kekurangan. Kesihatan ayah yang merosot hari demi hari membuatkan abang terpaksa mengambil alih tugas menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Pada sebelah pagi, Abang Long dan Kak Ngah akan pergi mengutip barang-barang terbuang di lorong-lorong rumah kedai berhampiran tempat tinggal kami. Oh ya, kami tinggal di sebuah perumahan setinggan di ibu kota. Melukut di tepi ganasnya arus pembangunan kota yang indah. Namun, tersudut di celah-celah bangunan pencakar langit, masih ada penghuninya yang melarat mencari sesuap nasi untuk kelangsungan hidup. Ini ceritaku pada awal tahun 80-an dulu. Layarkan kehidupan ke destinasi pilihan. Nikmatilah keindahan yang tak dijanjikan. Hayatilah keperitan, baru bisa mengertikan kemanisan, kebesaran, rahsia kebenaran yang tinggal kita mencari. Hidup nyatanya misteri, kita tafsirkan, sukar diartikan. Hidup ini memang payah, kadang gelap, kadang cerah. Hati ini jika resah, siksa jiwa takkan sudah. Hidup ini memang payah, ku terima, ku berserah. Hati ini bila pasrah, yang susah bisa mudah. Bersama yang susah mudah. Arus deras kehidupan dikejar dan ditinggalkan. Terima yang ditakdirkan, tulus kesyukuran. Dalam jiwa perperangan, duka resah sendirian. Kita dalam pengorbanan, pinta keampunan. Yang tinggal kita mencari, hidup nyatanya misteri. Kita tafsirkan, sukar diartikan. Hidup ini memang payah, kadang gelap, kadang cerah. Hati ini jika resah, siksa jiwa takkan sudah. Hidup ini memang payah, ku terima, ku berserah. Hati ini bila pasrah, yang susah bisa mudah. Layarkan kehidupan ke destinasi pilihan. Nikmatilah keindahan yang tak dijanjikan.
Selepas mendapat barang-barang terpakai yang masih elok seperti surat khabar, kotak, botol-botol minuman dan tin-tin kosong, Abang Long dan Kak Ngah Ija akan menjualnya kepada peraih barangan terbuang dengan harga tak seberapa untuk belanja pagi kami ke sekolah untuk hari itu. Kadangkala hanya dapat 30 sen, berbagi seorang 10 sen. Kak Ngah Ija, Kak Lang Ani dan Abang Cik Zaki. Abang Long macam biasa, dia tak bawa duit. Kalau ada bahagiannya, dia akan simpan dalam tabung. Aku waktu itu darjah 2, sekolah petang. Biasanya kalau tak ada duit, aku bawa bekal nasi goreng kosong atau nasi sejuk dengan sedikit garam sebagai perasa. Untung kalau masih ada kicap penambah selera. Selepas balik dari sekolah, Abang Long akan segera ke kedai cuci kereta. Di situ dia bekerja sambilan mencuci kereta sehingga kedai tutup. Pendapatannya adalah dalam 5 hingga 7 ringgit mengikut bilangan kereta yang dapat dicuci. Kadang-kadang dapat 2 ringgit saja dibawa pulang. Kalau hujung minggu, Abang Long akan bekerja di pasar malam, membantu peniaga di situ jual sayur. Atau bila dah tutup pasar malam, Abang Long akan jadi pemungut sampah. Bolehlah dapat belanja 15 ringgit kalau dicampur ke semuanya. Dengan pendapatan itulah Abang Long menyara keluarga besar kami, memenuhi keinginan adik-adik dan merawat ayah. Oh ya, lupa aku ceritakan bahawa ibuku sudah meninggal dunia ketika melahirkan aku. Dapatkah kalian bayangkan bagaimana Abang Long, Kak Ngah, Kak Lang dan Abang Cik menjaga adik bongsunya ini ketika masih bayi? Siapa yang menyusukan aku? Semuanya Kak Ngah selalu ceritakan pada aku. Kehidupan sempit keluarga kami sebagai motivasi untuk aku belajar bersungguh-sungguh. Ayah yang mengidap strok beberapa tahun akhirnya dijemput ilahi. Kekangan keuangan menyebabkan keluarga kami tidak dapat menyediakan rawatan terbaik untuk ayah. Abang Long lah orang yang paling sedih dan selalu menyalahkan dirinya ketika aku sering menangis memanggil ayah. Kata Abang Long, semuanya salah dia kerana tak dapat sediakan wang secukupnya merawat ayah. Lagi pula, kami tiada kenderaan untuk bawa ayah ke klinik atau hospital. Lama juga Abang Long murung dan menyalahkan dirinya begitu. Namun, akhirnya dia sedar dia tidak boleh meratap dan menangisi nasib terlalu lama. Dia perlu bangun untuk menjadi tonggak keluarga. Abang Long ambil keputusan untuk tidak sambung belajar. Dia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel motosikal. Takdirnya, tak siapa menduga Abang Long ditimpa musibah ketika pulang dari tempat kerja. Dia dilanggar sebuah kereta yang dipandu laju seorang anak muda yang mabuk. Langgar lari membuatkan nasib Abang Long tidak terbela. Kakinya terpaksa dipotong kerana mengalami kecederaan teruk. Namun semangatnya langsung tidak luka sedikit pun untuk terus membela nasib adik-adik. Mengapakah nasibku direndung malang? Ayah bundaku tak dapat ku pandang. Saudara mara pun jauh sekali. Hidup seakan mati. Rasa jiwaku nan gelap gelisah, bawa alun sebagainya sampah. Mungkinkah selamanya ku tersiksa, hidupku menderita. Oh Tuhanku, lindungilah kepadaku, oh berilah pengharapan yang mulia agar ku bahagia, supaya hidupku tetap bergembira, juga jauhkan segala bencana, dan juga jauhkanlah mara bahaya, hidupku sempurna.
harapan yang mulia agar ku bahagia, supaya hidupku tetap bergembira, gak jauhkan segala bencana, dan juga jauhkanlah mara bahaya, hidupku sempurna. Dengan sebelah kaki yang kudung hingga ke lutut dan sebuah tongkat yang menjadi sandaran kudratnya, dia tetap menunaikan tanggungjawabnya, menyekolahkan adik-adik biarpun dia sendiri tidak berpelajaran. Kesusahan hidup kami membuatkan kami sangat menghargai setiap sen yang ada. Dengan wang yang terhad dan makanan yang dicatu setiap hari itulah kami berdikit mendaki dari kaki tangga sekolah ke Menara Gading. Kak Ngah berjaya menjadi seorang guru lulusan maktab perguruan. Kak Long menjadi seorang jururawat dan Abang Cik seorang doktor perubatan. Aku pula masih menghabiskan sisa pengajian masterku. Abang Long, begitulah dia, seadanya dia, tinggal di sebuah flat usang yang kami duduki selepas tanah setinggan dibangunkan dulu. Panjang jika aku mahu menceritakan tentang ini. Sampai ke usia emas, Abang Long tidak mendirikan rumah tangga. Tiada tempat untuknya bersanding di pelaminan. Bukan tiada keinginan, namun tiada kesempatan. Katanya, tiada siapa yang hendakkan dia yang cacat anggota. Biarlah seluruh jiwa raga dikorbankan untuk adik-adiknya. Aku masih ingat Abang Long jual basikal kesayangannya selepas sebelah kakinya dipotong kerana hendak menyara yuran persekolahan Kak Ngah dan Kak Lang. Oh, penderitaan. Semuanya hanya sementara. Yang pahit juga hanya sementara. Namun, betapapun lamanya sementara itu tetap juga perit untuk ditempuh. Abang Long tak mahu tinggal bersama kami. Katanya dia tidak mahu membebankan kami sekeluarga. Dia tak dapat menikmati hidup berkeluarga. Jadi dia mahu kami, adik-adiknya, beri tumpuan kepada keluarga sepenuhnya. Jangan hiraukan dia. Kalau ada masa, datanglah menjenguk. Kalau sibuk, uruskanlah dulu hal-hal keluarga. Tidak, Abang Long. Tidak sekali-kali kami abaikan abang. Tidak sekali-kali kami benarkan Abang Long kesunyian. Kami semua sanggup beli rumah berdekatan dengan Abang Long demi tidak mahu dia merasa kesunyian. Setiap hari kami akan singgah ke rumahnya dan kami hargai dan tunaikan apa saja yang dia inginkan. Setibanya suatu pagi, aku ke rumah Abang Long seperti biasa, menghantar sarapan nasi lemak ayam goreng. Kegemaran Abang Long. Tingkap dan pintu berkunci. Selalunya tidak begitu. Abang Long keluar awal pagi ke surau. Tapi tidak hari itu. Dengan kunci pendua, aku masuk ke dalam rumah, memanggil-manggil namanya. Namun tidak bersahut. Malam tadi, aku yang terakhir meninggalkan dia di rumah. Dia menghantarku ke depan pintu sambil berpesan, "Esok kita buat sikit kenduri arwah ya." Aku tidak mengesyaki apa-apa kerana setiap bulan dia akan adakan tahlil untuk mak dan ayah. Tapi tak kusangka tahlil yang dihajatkannya ialah untuk dirinya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbujur kaku dengan tangan sedia berkiam menghadap kiblat. Abang Long sudah dijemput ke alam abadi. Abang Long, kenapa abang tinggalkan adik? Adik tak puas lagi bermanja dan balas segala jasa Abang Long pada adik. Itulah kesalku. Namun aku redha atas pemergiannya. Ampunkanlah dia, ya Allah. Pemergiannya kami iringi hingga ke pusara. Seputih wangi Kemboja, sejernih itulah kasih sayang kami padanya.
Bersemadilah Abang Long. Semoga pemergianmu ini dalam husnul khatimah. Tunggu adik di sana nanti ya. Kami juga akan menyusulmu. Wajahmu seindah serinya pelaminan indah, seharum mawar putih segar berkembang. Wajahmu mengapa sering terbayang di mataku, sehingga terbawa di dalam mimpiku. Sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta nan suci. Kau bunga, ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Sayangnya, harapan yang selama ini ku bawa hancur berkecai musnah jua akhirnya. Semuanya bagaikan sebuah mimpi. Kau pergi jua setelah cintaku kini membara. Belum sempat ku curahkan kasihku, kau pergi tak kembali. Sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta yang suci. Kau bunga, ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Sayangnya, harapan yang selama ini ku bawa hancur berkecai musnah jua akhirnya. Semuanya bagaikan sebuah mimpi. Kau pergi jua setelah cintaku kini membara. Belum sempat ku curahkan kasihku, kau pergi tak kembali. Sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta dan suci. Kau bunga, ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwa.